Okay, kita mulakan pengajaran kita pada hari ini dengan umum kita Al-Fatihah bagi yang Muslim. Okay, jom baca bismillah. Okay, kalau awak guna phone, awak boleh rotate skrin awak. Okay, rotate skrin awak, bagi kat lebar tu bagi panjang. Okay, baik. Okay, kita masuk, okay, kita mesti lagi dalam lakaran pictorial berempat. Okay, kita masuk 4.1 lakaran pictorial. Kita masuk di bawah dalam 4.12 iaitu teknik. Kita nak belajar teknik lakaran pictorial. Kita akan belajar teknik yang seterusnya iaitu okay, kita belajar teknik, ada 3 teknik yang seterusnya. Okay, 4.12 teknik lakaran pictorial. Lakaran pictorial boleh dihasilkan dengan mengaplikasikan teknik lakaran perspektif. Okay, yang pertama, lakaran oblik, isometrik dan perspektif. Okay, mari kita tengok setiap satu lakaran tersebut. Okay, tapi dekat sini dia kata lakaran pictorial boleh dihasilkan dengan menghasilkan teknik lakaran perspektif. Okay, maksudnya kebanyakan lakaran pictorial ni menggunakan lakaran perspektif kerana lakaran perspektif ni dia orang kata dia lebih meluas lah, lebih orang lebih guna untuk lakaran pictorial ni. Okay, kita masuk yang lakaran oblik iaitu kat sini awak boleh tengok 3D. Oblik, awak ingat oblik iaitu 3D. Okay, lakaran menyerupai oblik adalah kaedah lakaran 3D, 3 dimensi. Ia lebih ringkas berbanding dengan lakaran menyerupai isometrik atau lakaran perspektif. Okey, dia cakap dia lebih ringkas berbanding dengan isometrik ataupun perspektif. So, oblik ni jarang-jarang orang guna sebab dia lebih ringkas lah. Dia macam kita tak boleh nak translatekan lukisan tu kepada pelanggan nanti. Okey, lakaran oblik curvilinear ialah 3D yang dilakar dalam ukuran penuh. Okey, manakala lakaran oblik kabinet ialah paksi surut menunjukkan setengah ukuran asal. Okey, kalau oblik curvilinear dia penuh. Kalau kabinet dia separuh daripada lukisan yang penuh tu. Okey, contoh. Contoh ni contoh oblik. Okey, yang pertama awak lukis 30 degree kiri dan kanan. Okey, awak boleh tengok dekat buku teks oblik. Dia cakap lakaran ni berpandukan 3 paksi atas iaitu paksi menegak, paksi surut dan paksi mendatar. Okey, paksi surut adalah cenderung kepada paksi mendatar. Sudut yang ditentukan ialah 45 darjah. Yang ni, yang bawah ni 45 darjah. Okey. Okey, paksi mendatar adalah bersudut tepat dengan paksi menegak. Bersudut tepat, maksudnya bersudut 90 darjah kalau awak ukur dengan alat set geometri awak tu. Okey. Okey, langkah-langkah nak melakar oblik curvilinear. Awak tengok dekat buku teks awak. Okey. Awak tentukan sudut paksi berdasarkan kedudukan objek sama ada di bawah, atas, kiri atau kanan mata. Okey, berikut buku teks awak dia cakap berikut adalah contoh teknik melakar oblik pada kedudukan sebelah kanan. Okey, sekejap. Kita buka buku teks awak. Okey, nampak ya? Okey, dia cakap langkah yang pertama, lakarkan paksi mendatar X, garisan paksi menegak Y dan garisan paksi surut Z bersudut 45 darjah. Okey, awak tengok paksi menegak Y. Ini paksi surut. Surut tu maksudnya dia macam tak condong sangat. Dia 45 darjah je. Awak boleh guna set alat geometri awak tu ya. Yang macam bentuk bulat tu. Yang kalau awak ada lah. Okey. Lepas tu ni paksi mendatar X. Dia kat bawah ni adalah 0 darjah. Ini untuk sudut 45 darjah adalah sudut kabinet. Okey. Okey, langkah kedua, tandakan ukuran panjang objek yang dikenyaki pada paksi mendatar dengan huruf A. Okey, awak ukurkan panjang objek yang awak nak ukur tu dan tandakan dengan huruf A. Okey, tandakan ukuran tinggi objek pada paksi menegak dengan huruf B. Paksi menegak ni kan Y, awak tandakan dengan huruf B. Okey, awak ukur objek tu. Dia akan bagi ada ukuran dia kat objek tu. Awak tandakan huruf B. Okey, tandakan ukuran lebar objek pada paksi surut dengan huruf C. Okey, untuk C ni awak ukur dekat objek awak tu, awak tandakan C. Okey, langkah yang ketiga, awak lakarkan garisan selari dengan garisan AO. AO, garisan selari AO.
bermula pada titik B menjadi garisan BE. Okay, AO ni dia suruh selari. Selari dia anak panah macam ni. Okay, anak panah sebelah sini sebab apa? Dia mula pada titik B. Kalau B jadi titik BE belah sini. AO ni awak tarik selari BE. Okay, lakarkan garisan selari dengan OC. OC bermula dari titik B menjadi garisan BD. Okey, kita dah buat garisan OC ni tadi. Awak mula pada titik B ni, awak tarik selari dengan OC ni. So, jadi BD. Okey, langkah keempat, awak lakarkan garisan menegak dari titik A ke E menjadi garisan AE. Okey, dari titik A ke titik E menjadi garisan AE. Okey, so lakarkan. Okey, dah jadi bentuk macam ni kan? Awak lakarkan garisan ni. Tarik je A dengan E ni. Okey, garisan menegak. Okey, lakarkan garisan menegak mula dari titik C ke D. Okey, C ke D ni. Okey, menjadi garisan CD. Okey, awak tarik CD ni jadi garisan CD. Okey, lakarkan garisan mendatar mula dari titik D ke F menjadi DF. Okey, D ke F. Dia cakap garisan mendatar mula dari titik D ke F. D ke F. Okey, jadi garisan DF. Okey, faham ya setakat ni? Jelas? Okey, yang seterusnya dia cakap lakarkan garisan selari dari dengan garisan BD. BD ni bermula dari titik E ke titik F. Ke titik F. Menjadi EF. BD ni EF. So dia selari, dia sama. E dengan F ni, B dengan D ni sama. Dia selari. Okey. Yang seterusnya, awak disuruh legapkan. Legapkan maksudnya hitamkanlah. Awak hitamkan supaya awak nampaklah bentuk objek tersebut yang awak lukis tu. Okey. Okey, yang seterusnya. Kita masuk yang seterusnya. Lakaran isometrik. Dia 3D juga. Tapi dia merupakan lakaran persebat objek yang objek tiga dimensi yang dilukis dalam gambaran penuh 3D. Iaitu dia ada pandangan atas, hadapan dan pandangan sisi. Okey, ini contoh. Pandangan atas, hadapan dan sisi. Okey, garisan putus-putus ni adalah garisan yang terselindung. Okey, terselindung macam objek tu dia kat sebelah tepi tu lah. Okey, contohnya macam ni. Ni bahagian atas. Ni bahagian atas. Ni bahagian hadapan. Hadapan yang ni lah kan. So, ada yang ni. Dan ni bahagian sisi. Bahagian sisi yang ni. So, bahagian sisi yang garisan putus-putus ni adalah yang dalam ni. So, dia objek yang terselindung. Okey. Okay, setakat tu faham dah jelas tak lakaran dua tu? Lakaran isometrik dan oblik. Jelas tak? Jelas. Okey, baik. Okey, kita akan masuk yang lebih mendalam iaitu lakaran perspektif. Okey. Lakaran perspektif ialah salah satu kaedah terbaik dalam menghasilkan lakaran piktorial. Okey, ni sebab apa orang guna lakaran piktorial iaitu guna lakaran perspektif sebab dia adalah kaedah terbaik nak hasilkan lakaran tersebut dalam bentuk 3D, tiga dimensi. Okey, lakaran perspektif boleh dihasilkan melalui 3 kaedah iaitu kaedah titik lenyap satu titik lenyap TL, 2 titik lenyap TL2 atau 3 titik lenyap TL3. Okey. Ini TL1, TL2 dan TL3. Okey, baik. Ini contoh-contoh pandangan perspektif. Lakaran perspektif satu titik lenyap, dia bentuk dia macam ni, satu titik lenyap. Ni satu titik kat sini. Awak nampak bentuk dia. Ni lakaran perspektif 2 titik lenyap. 2 titik lenyap adalah 1, 2. Okey, nampak dia perbezaan dia? Okey, lakaran perspektif 3 titik lenyap pandangan dari bawah. Titik 3, 1, 2, 3. Okey, dia ada daripada pandangan bawah. Okey, ni 3 titik lenyap daripada pandangan atas pula. Dengan atas macam ni. Okey, beza ya? Okey. Okey, ada dapat 3 elemen perspektif. Penting untuk menghasilkan lukisan perspektif. Okay, itu awak perlu tahu di mana garisan bumi, di mana garisan ufuk dan di mana titik lenyap tersebut. Okey. Contoh. Titik lenyap di sini. Ni kaki langit ni garis bumi lah. Ni menunjukkan jalan kereta api. Yang ni tiang telefon dan ni jalan kat tepi. Jalan kereta api ni adalah jalan kaki, pejalan kaki lah. Okey.
Okey. Okey, ini merupakan garis-garisan untuk perspektif iaitu garis bumi. Garisan dasar berdirinya satu objek. Ni berdirinya satu objek dekat ni garis bumi. Garis ufuk, garisan yang kelihatan memisahkan objek dari langit. Ni garis ufuk. Okey, nanti kita tengok garis ufuk kat mana, okey. Titik lenyap, titik selari dengan garis ufuk yang dianjurkan ke arah lakaran hadapan di garisan bumi bagi membentuk pandangan perspektif. Okey, titik lenyap merupakan satu titik di mana semua objek yang menyentuh titik ini tidak kelihatan lagi. Titik lenyap ni dari sini ada satu titik dah, tidak akan kelihatan pun lagi. Jadi kita sambung ke semua objek tu. Okey. Okey, mari kita lihat. Contoh ya, titik lenyap. Awak garis light-light je untuk buat garisan ni. Ni garis ufuk, garis perspektif iaitu panduan aras atap. Ni paras dataran. Okey, ni contoh pandangan perspektif untuk ruang study. Okey, dia menggunakan titik apa ni? 2 titik lenyap. 2 ke 3? Okey. Okey, kita masuk lakaran perspektif pertama iaitu satu titik lenyap. Awak tengok satu titik lenyap, dia menggunakan satu titik je, dia dapat membuat lakaran-lakaran tersebut. Ni contoh-contoh dia. Okey, cara nak melakar satu titik lenyap, teknik-tekniknya adalah langkah pertama, awak binakan satu garis bumi dulu. Garis bumi, ni garis bumi. Awak straight line dulu, panjang dulu. Ni kita panggil garis bumi. Kita labelkan sebagai GB. Okey. Langkah kedua, awak binakan satu garis ufuk, GU. Lepas awak tandakan satu titik lenyap, TL, di sebelah kanan garis ufuk. Okey, ni contoh dia. Awak binakan satu garis ufuk. Okey, garis bumi dan garis ufuk adalah berbeza ya. Tak sama. Dia nampak je straight line tapi dia berbeza. Okey, kat mana nak gunakan nanti? Sekejap kita tengok langkah yang ketiga. Lepas tu awak tandakan titik lenyap TL pada sebelah kanan garis ufuk. Okey, tanda sini titik lenyap. Awak tanda. Langkah 3, awak bina bahagian hadapan objek dengan tandakan perpenjuru dengan huruf A, B, C dan D di atas garis bumi, GB. Okey, ni tadi garis ufuk. Okey, garis ufuk awak letak kat atas dia. Garis bumi awak letak kat bawah. Bila garis bumi ni, awak tanda penjuru-penjuru dia ni A, B, C dan D dekat atas garis bumi tersebut. Okey, jelas? Okey, yang seterusnya. Langkah keempat, awak binakan semua garis unjuran ke belakang A, B, C dan D menuju ke satu titik lenyap, TL. Ni, TL. Garisan A, B, C dan D tadi, unjurkan ke belakang dia. Unjur sampai ke titik TL ni tadi. Okey. Yang langkah seterusnya, langkah kelima. Awak tentukan ukuran lebar objek dan tandakan dengan titik E bermula dari titik B. Okey, contoh. Okey, ni. Tentukan ukuran lebar objek. Okey, awak tentukan ukuran lebar tu dekat objek tersebut lah. Nanti akan bagi satu objek tu, awak tentukan ukuran dia. Awak tandakan dengan titik E sini. Bermula dari titik B ni, awak tandakan dekat titik E ni. Panjang dia, ukuran dia ni adalah ukuran kat objek tu. Nanti dia bagi. Okey. Lepas tu yang seterusnya awak unjurkan garisan selari BC ni dari titik E ni tadi, awak jadi EF. Okay, BC ni awak, kita dah buat titik E ni, awak jadi EF. Okey. Lepas tu awak unjurkan garisan selari C dengan D ni. Bermula dari titik F, awak buat FH. Okey, CD jadi FH. Dan EF, FH. Okey. Okey, langkah yang keenam. Awak lengkapkan lakaran objek itu dengan menghitamkan garisan tersebut. Jadilah objek tersebut. Okey. Okay, kita nak masuk kaedah perspektif titik dua lenyap. Ini titik dua lenyap. Titik dua lenyap dia banyak sikit cara dia. Okey. Ini contoh-contoh lukisan yang menggunakan dua titik lenyap. Ini paras aras mata lah. Awak tengok. Okey. Okey, baik. Contoh teknik nak lakar dua titik perspektif. Awak mula, pertama sekali mesti awak lakar garis bumi dulu, GB. Lepas tu awak dah bina GB, awak bina satu garis ufuk pula. Dan garis GB berada di bawah garis ufuk.
Okay, GB ni dia ada bawah kat garis ufuk dia kat bawah ni nanti. Okay, tentukan dua titik lenyap. Satu, TL1 di sebelah kiri dan titik lenyap 2, TL2 di sebelah kanan pada garis ufuk. Okay. Ini garis ufuk. Nampak ya? Okay. Ya, langkah ketiga, bina satu garisan menegak A dan B yang mengikuti bahagian penjuru objek yang hendak dilakar. Okay, bina satu garisan menegak A dan B yang mengikuti bahagian penjuru objek yang hendak dilakar. Okay. Dekat garisan garis bumi, satu garisan menegak ni. Okay. Dekat garisan bumi yang tadi ni kat bawah ni awak satu garisan menegak A, B. Okay, langkah yang keempat, unjurkan semua garisan ke belakang A dan B menuju ke titik 1, titik lenyap 2. Okay, awak unjuk ke belakang A dengan B ni. Titik lenyap 1 dan titik lenyap 2. Okay. Langkah yang kelima, awak tandakan panjang objek pada garisan TL1A, TL1A, TL1A dengan titik C. Okay, awak tandakan panjang dia. A, TL1A ni dengan C ni awak tandakan panjang dia. Awak ukur dekat objek tersebut. Lepas tu, tandakan lebar objek pada garisan TL2 dengan titik F. Okay, awak unjurkan garisan menegak selari dengan garisan AB bermula dari titik C jadi CD. Okay. Dan dari titik F, garisan AB ni jadi E, jadi FE. Okay. Okay, baik. Langkah yang keenam. Okey, awak binakan satu unjuran garisan bermula dari titik D ke TL2. Jadi titik D tadi ni awak bina ke TL2. Awak unjurkan satu garisan, unjurkan CD ni mula dari titik D ni awak ke unjurkan titik TL2 dan dari titik E awak unjurkan ke TL1 kat belah sini. Sini yang kat belah sini. Ni kat belah sini. Okey. Titik G ni dia adalah titik persilangan antara TL1E, TL1E ni silang dan TL2D ke sini. Okay, dia titik tengah G. Okay, baik. Langkah ketujuh, awak lengkapkan lakar objek dengan hitamkan objek tersebut. Jadilah satu objek menggunakan kaedah titik 2 lenyap. Okay. Okay, kita masuk kaedah titik 3 lenyap. Ini contoh titik 3 lenyap. Ni. Okay, kita masuk teknik-teknik dia. Okay, ni contoh je lagi. Ni selalu awak tengok lukisan 3D kan. Kalau awak pergi museum kan, awak nampak macam betul kan real, nampak air ni batu-batu. Ni orang menggunakan kaedah titik 3 lenyap. Okay. Ni contoh dia lagi. Boleh tengok ya. Okay, ni langkah-langkah nak melukis 3 titik lenyap. Dia ada pandangan plan, dia ada pandangan hadapan. Okay, dia cakap berdasarkan raja A ni, contohlah soalan lah kan. Berdasarkan raja A ni, awak lakarkan perspektif 3 titik lenyap. Okay, langkah yang pertama, awak bina satu garis ufuk, GU ni, garis ufuk ni, dan satu garis menegak di tengah garis ufuk. Ni kat sini garis menegak. Okay, awak tandakan titik lenyap 1, titik lenyap 1 ni dekat sini sebelah kiri dan titik lenyap 2 TL2 di sebelah kanan dan titik lenyap 3 di kat bawah garisan menegak ni. Okey, baik. Langkah yang kedua. Okey, langkah yang kedua bermula dari titik lenyap 3, TL3 ni, buat ukur tinggi objek dan tandakan dengan titik 3. Ukur tinggi objek tu lah yang objek yang ni tadi. Okey, awak tanda dengan titik 3. Okey, lepas tu mula dari titik 3 ni, buat ukur lebar objek dan tandakan dengan titik 2. Okey, mula dari titik 2 ni, untuk pandangan mata objek, awak tandakan dengan titik 1. Okey. Langkah yang ketiga, dari TL1, unjurkan garisan bertitik 1, 2 dan 3 seperti kat raja ni. Unjurkan 1, 2, 3, unjurkan. Okey. Okey, langkah yang keempat, awak tengok dari TL kedua, awak unjurkan pada garisan titik 1, titik 2 dan titik 3 seperti merajah ni. Unjurkan pula TL2 ni. Okey. Okey, langkah yang kelima, awak ukur lebar objek dan tandakan pada garisan TL1, 2 dengan huruf A. Awak ukur lebar objek tu dan lepas tu awak tandakan pada garisan TL1, 2 dengan huruf A. Awak tengok TL1,
Tengok TL 1, 2 huruf A. Okey. Pukul 5 panjang dan tandakan pada garisan TL 2, 2 huruf B. Tengok dekat sini. TL 2, 2 huruf B. Okey, unjukkan garisan mula dari TL 3 sehingga menyentuh ke titik A dan B seperti raja. Okey, tiga ni unjukkan A tarik yang atas. A jadi B. Okey. Okey, gariskan garisan dari A1 dan B1 seperti raja. Awak gariskan. A1 dan B1 awak gariskan. Okey. Awak awak okey, dah siap lah. Awak lekatkan dan hitamkan objek seperti raja tersebut. Seperti dekat raja ni lah. Okey, awak hitamkan. Kita nak melakar bulatan dengan lengkungan. Ini langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga dan keempat. Ini cara melakar bulatan. Okey, untuk lakar bulatan ni, tengok buku teks awak. Okey, setakat ni jelas ya? Ada perlu saya nak ulang kat mana-mana? Senyap je ni. Senyap je ni. Ada orang lagi ke tak ni? Faham cikgu. Okey, faham ya? Okey, kita nak tengok langkah melakar bulatan. Okey, lakar bulatan, lengkungan dan elips. Dalam lakaran piktorial, tidak semua objek berada pada garisan lurus. Oleh itu, ada lakaran bulatan, ada lengkung dan ada elips. Tidak semuanya lakaran ni kita kata macam straight line jadi macam tadilah saya tunjuk ada perspektif, isometrik dengan oblik, semua awak belajar straight line, tapi tak semestinya lakaran objek tu awak garis lurus lah. So kita kena juga belajar cara nak lakar bulat, lengkung dan elips. Elips ni dia macam mana? Okey. Contohnya macam bentuk silinder, sfera dan kon. Okey, langkah-langkah yang pertama untuk lakar bulatan adalah buat lukis garis mendatar X dan garis menenggak Y. Okey, langkah yang kedua, awak lakar beberapa garisan mulai titik tengah ni dan tandakan jari bulatan pada setiap garisan. Macam mana nak tandakan setiap garisan ni? Contohnya macam kalau dekat soalan tu dia akan tandalah, okey, daripada titik tengah ni awak ukur dekat awak punya pembaris geometri tu yang bulat tu kan. Awak tandakan, contoh dia cakap dia nak 30 darjah. Tu 45 darjah. So awak ukur guna apa tu orang panggil jangka lukis. Jangka lukis awak titik daripada dekat pembaris tu kosong ke 30 darjah. Lepas awak titikkan jangka lukis yang macam jarum yang tajam tu, awak cucuk kat tengah ni. Lepas tu awak ni lah, awak tandalah titik-titik tu bila awak dah ukur 30 darjah. Okey, baik. Langkah yang ketiga, awak dah tandakan titik tu, awak cantumkan titik tersebut dengan satu garisan binaan. Awak cantumkanlah. Dah tanda-tandakan ni. Awak cantumkan adalah menggunakan jangka lukis tu, menggunakan jangka lukis tersebut jugalah. Jangan masa tanda tu awak janganlah tanda macam terang sangat, tanda macam just nak tanda titik-titik tu je, tanda macam light-light je. Okey, bagi awak yang nampak je. Lepas tu bila awak dah tanda, awak nak cantumkan tu, awak lekatkan, awak terangkan lagi, hitamkan dia titik tu. Okey. Okey, ni kita nak lakar silinder atau kon. Okey, cara-cara yang pertama adalah awak lakarkan kotak isometrik satu. Ni kotak isometrik satu. Dengan kaedah melakar isometrik dari pandangan atas. Okey, ni tadi awak belajar dah kan. So awak lakarlah kotak isometrik ni menggunakan pandangan atas yang tadi awak belajar. Okey, pandangan 2D dibina menunjukkan lakaran silinder dan kon pada suatu objek. Ni lakaran 2D. Ni lakaran 3D kan? Ni lakaran 2D. Okey, awak tengok ni. Okey. Nanti yang tengah ni awak cuba cari apa maksud bulatan tengah ni. Dia ada orang panggil dia punya ni. Okey, awak cari okey. Nama saya lupa dah nama apa tu. Dia ada nama dia, nanti saya beritahu dia. Ada yang bulat ni, dia macam sebagai rujukan awak nak buat lukisan. Okey, langkah kedua, awak lakarkan penjuru AE ni penjuru AE dan CG. Bina garis tengah DH dan BF tengah. Okey, awak bina garis tengah ni, potong dua. Okey. Okey. Dan awak di bahagian belakang kotak simetrik satu ni. Okey. Langkah yang ketiga adalah garisan penjuru ni lah, awak tengoklah. Okey, untuk
Lakaran 3 awak tengok untuk lukis silinder dan kon ni awak boleh tengok untuk langkah ke-3, ke-4, ke-5 dan seterusnya awak boleh tengok ya, lebih awak faham lah. Kalau saya terang satu-satu pun awak tengoklah sendirilah kan. Saya terang takut nanti awak okay, kita masuk gaya visual lakaran pula. Okay. Ini macam ellipse. Ini coin tadi. Ni ellipse. Ellipse dia kotak, box, isometrik. Lepas tu awak perlu ada bulatan yang tengah-tengah ni. Campurkan titik tersebut dengan lengkungan nipis dalam bentuk ellipse, maka boleh hitamkan dengan lukisan tebal seperti Raja Y ni, cara melakar ellipse. Dia ada jarak dia. Okey, awak boleh tengok dekat dalam buku teks juga cara melakar ellipse. Ellipse. Oh, ellipse dalam buku teks awak dia tak ajar ya. Okey, tak apa, nanti saya masukkan slide ni sebagai nota tambahan awak. Tapi kat dalam buku modul awak ada tak? Buku modul. Okey, buku modul pun dia tak ada terangkan pasal ellipse. Mungkin dia tak terangkan lebih detail kot. Okey, tak apalah. Okay, ini sebagai maklumat tambahan je kat awak. Okey. Ini cara-cara lukis ellipse. Okey. Awak apa tu? Garisan tengah dekat setiap kotak ni. Lepas tu sambung. Okey, awak nampak tak skrin saya? Nampak je. Okey, sorry ya, tadi internet saya putus. Okey. Okey. Ini cara melakar ellipse. Awak tengok sekali lagi. Awak dekat tengah ni awak lukis bila awak dah buat garisan, awak gariskan satu garisan perpenjuru ni kat sini. So awak tandakan jaraknya, contoh ni dia bagi jarak 1/6 daripada garisan penjuru. So awak tanda kat sini, satu kat sini. Okay, so awak cantumkan disebut dengan lengkungan ellipse. Ada pembaris ellipse kalau awak nak tahu. Okay, saya tunjuk ya baris ellipse. Sekejap. Saya ambil. Okay. Awak nampak ya? Ini pensel jangka lukis. Okay, awak nampak? Ini jangka lukis, pensel dia. Okay. Yang ni pembaris dia, alat-alat set ni awak boleh beli. Jenama saya punya jenama apa, Be Ready. Okay, ni pembaris dia. Okay. Yang ni pun awak boleh beli. Ni pembaris ni. Okay, dia ada kat dalam ni dia ada. Tak nampak. Tak nampak? Ni, nampak tak? Kamera. Tak. Nampak tak? Tak? Sekejap. Okay. Okay, ini jangka lukis. Nampak tak? Ni jangka lukis. Okay, nampak ya? Ni jangka lukis. Okay, yang ni saya beli dekat kedai. Nama dia Be Ready. Nampak ya? Ni Be Ready. Sekejap, saya nampak ni. Okay, ni jenama Be Ready. Okay. Be Ready ni saya beli harga dia RM4.50 je. Okay, ni pembaris dia macam ni. Okay, ikutlah, yang ni macam tak pakai sangat, tak penting lah. So kalau awak nak beli, belilah. Sebab dia dah ada bulat-bulat ni siap-siap. Dia ada bulat-bulat ni lah. Kalau awak belajar lukisan nanti. Okay. Yang ni pula, dalam ni, okay, ni saya tak ingat saya beli berapa ringgit sebab dia tak ada harga. Okay, dalam ni dia ada pembaris dia yang ni. Dia ada pembaris dia yang ni. Okay, yang ni sudut straight ni sudut 90. Okay, orang nampak ni sudut 90. Yang ni sudut 60. Bawah ni sudut 60. Dan sini sudut 30 atas ni. So dia dah bagi siap-siap sudut ni. So awak boleh ukur guna ni. Okay. Yang ni pembaris. Ada satu lagi pembaris ni. Yang ni sudut dia 90 lah. Macam ni letak sini 90 lah. Yang ni pun 90. Okay. Yang ni yang pembaris saya kata tu tadi. Okay. Nampak? Yang ni. Bila awak ambil awak punya pensel. Okay, awak ambil pensel tu. Awak letakkan dekat bahagian yang kosong ni. Dekat bahagian kosong ni awak letak. So awak ukur. Jadi contoh dia nak 30 darjah. So awak ukur 30 darjah macam ni. So awak tanda lekarlah kat titik tengah tu. Okay. Okay, yang ini yang ellipse. Pembaris ellipse. Pembaris ellipse ni saya beli dalam RM4.80 sen.
Jenama dia orang panggil French curve. Nampak ya? French curve. Pembaris orang panggil French curve. Pembaris dia ni, yang ni macam ni. Dia ada 3. Dia ada 3. Yang ni, dia macam ni. Okay. Dan dia ada macam ni. Dia ada 3 jenis dalam tu. Ni. Okay. Dan dia satu lagi pembaris yang panjang lah. Selalu saya kalau nak melakar, saya guna yang panjang ni lah. Okay, ni ellipse ni awak melakar, awak guna yang lengkung tepi ni. Sudah awak guna lengkung tepi ni, awak guna dekat, okay, tengok. Dia akan, awak nak ukur, awak ukur yang dekat sini. Dekat tepi penjuru ni kan. Awak guna pembaris ni, kat ujung ni. Dia ada bulat ni sikit kan. Awak guna yang ni. Okay. Yang tu lah ellipse. Okay. Okay, ni tadi yang kontur awak dah tengok. Okay, ni tadi yang kontur awak dah tengok. Okay, mari kita tengok gaya visual lakaran. Okay, gaya visual lakaran ni yang disediakan oleh mereka biasanya dalam bentuk rangka 2D atau 3D lah, realistik dan conceptual. Okay, lepas ni awak ada kelas apa pula? Hello? Dengar tak suara saya? Dengar cikgu. Okay, lepas ni awak ada kelas apa pula? BM. BM? Okay, kita habiskan sikit lagi. Okay, gaya visual lakaran ni dia biasakan dalam bentuk 2D atau 3D, iaitu realistik dan conceptual. Terdapat berbagai teknik yang digunakan untuk menjadi lakar objek lebih realistik dan nampak menarik. Realistik ni real lah, nampak betul lah. Dan antara gaya visual lakaran yang biasa digunakan ialah rendering dan kesan bayangan. Rendering merupakan satu kaedah yang digunakan untuk menghasilkan gaya visual lakaran objek yang seolah wujud. Ianya juga digunakan untuk menerangkan maklumat berkaitan dengan permukaan lakaran seperti warna, tekstur, garisan atau bentuk. Rendering ni macam, ni contoh lah. Kita tengok contoh rendering ni macam mana. Okay, rendering ni dia macam nak bagi nampak menarik lagi lukisan tu. Okay, ni contoh alatan asas warna digunakan untuk tujuan rendering ini. Okay, ni alatan asas nak mewarna gunalah. Okay, ada pensel pelbagai grade. Awak boleh guna, ada grade-grade dia lah kan, yang seperti saya terang. Kalau awak ingat 3 lepas kelas yang first tu ada banyak grade. Ada H, B, 2B, 4B kan. Macam tu pensel warna. Lepas tu pen penyelah, highlight pen lah. Pen dan dakwat, pastel kapur, chalk pastel, crayon pun boleh. Ataupun design marker. Ada marker untuk yang design punya. Okay, ni contoh rendering lagi. Okay. Penggunaan design marker lebih mudah digunakan kerana bentuk mata pen yang dapat menghasilkan pelbagai jenis bentuk garisan yang berbeza. Highlighter pen juga digunakan dengan pantas dan memberikan kesan menarik kepada objek. Pada masa kini, pen jenis ini boleh didapati dalam pelbagai warna dan mudah mereka untuk membezakan permukaan lakaran yang terang dan gelap. Okay, ini contoh design marker. Kalau awak tengok kat kedai lah, macam-macam banyak warna. So, banyak kan, inilah mereka akan gunakan. Okay, contoh design marker. Okay, pelbagai pilihan warna design marker yang terdapat kat pasaran. Okay, teknik-teknik rendering adalah macam ni, awak tengok. Dia bagi efek, bagi nampak menarik je. Awak tengok rendering ni guna design marker, guna apa-apa salah, pensel warna, okay. Ini contoh dia lagi. Contoh yang pelajar-pelajar buat. Okay, yang ni okay, cara nak buat teknik rendering lah. Awak tengok ya. Okay, pelbagai teknik rendering boleh diaplikasikan dalam mempersembahkan hasil lakaran ke bentuk. Raja menunjukkan beberapa lakaran mereka bentuk yang melalui proses rendering, iaitu dia menggunakan pensel 2B ataupun HP. Awak tengok ya. Teknik rendering menggunakan pensel saja. Okey, kita masuk kesan cahaya dan bayang. Mereka menggunakan kesan bayang pada lakaran untuk menjadikan lakaran nampak lebih hidup. Sebelum melakukan kesan bayang, kedudukan sumber cahaya perlu diketahui terlebih dahulu. Awak perlu tahu cahaya dekat mana. So, contoh ni cahaya. Kalau awak letak satu kotak dekat tengah matahari, so kesan bayangan dia kat belah belakang. Okey. So, awak perlu tahukan kedudukan cahaya terlebih dahulu. Okey. Okey, kesan cahaya yang terkena pada objek yang akan menunjukkan warna terang atau putih berbanding kawasan lain. Okey, dekat bahagian depan tu mestilah warna putih lah.
Okay, tonal yang gelap pada lakaran menunjukkan permukaan objek terlindung pada cahaya. Okay, yang lebih gelap dia terlindung pada cahaya dekat belakang tu lah. Okay, kesan bayang biasanya dihasilkan di bawah shading, okay, dengan warna yang gelap dan diletakkan di kawasan yang terlindung. Okay, kesan bayang juga dilakukan penggunaan lantai untuk menunjukkan objek tersebut tidak terapung dan tidak bertanggung jawab. Maksudnya, nak lukisan ni dia kena ada lukisan bayang supaya dia dapat real dekat permukaan bumi lah. So, dia nampak lah lukisan tu macam terapung ke atas. Okay. Dia boleh menggunakan pensel sebagai grade ataupun menggunakan design marker set berwarna grey. Okay. Contoh kesan bayang dan cahaya. Contoh yang kedua, contoh yang seterusnya. Okay, ada apa-apa soalan setakat ni? Hello? Ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Okay, tak ada. Okay, kita akan sambung. Okay, kita akan sambung untuk satu topik seterusnya pada kelas minggu depan lah, hari Ahad. Okay, untuk tugasan awak hari ni, awak buat modul lakar. Cikgu hadir. Sekejap ya. Awak buat modul dulu. Kita tak sempat nak bincang dah modul. So, saya akan bincang kelas pada minggu depan lah. So, ni modul awak buat, okay, awak tanda ya. Awak buat muka surat 41. Okay, muka surat 41. Dah tanda ya. 1 dan awak buat muka surat 46. Okay, muka surat 46. 46, nombor 2, 3 dan muka surat 47, bahagian C, nombor 1 dan 1A dan B. Okay, untuk 1A dan B tu, awak tengok 1A dan B ni, awak kena lukis lah. Macam ni. Yang ni atas tu dia suruh huraikan lah. Langkah-langkah dia ada suruh terangkan macam mana nak buat, nak lukis bongkah perspektif 2 titik ni. Awak terangkan lah. Ada 6 markah, so pastikan ada adalah dalam 6 point. Okay. Ni awak boleh buat lah nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan buat macam ni lah panjang-panjang. Okay, ni nak lukis okay, ni nombor 2, 3 awak buat. Okay, itu je kelas kita pada hari ni. Okay, sebelum awak left, saya nak ambil kehadiran dulu. Okay, Cik Izwan ada, Anis Maisara, Ainul Madya, Ainul Madiha, Alia Akila. Alia Akila baru hari ni ada ya. Dua kali awak tak hadir ya kelas saya. Okey. Pawarti baru siapa ya? Nishanti cikgu, saya guna email. Okey, Nishanti. Okey, Ivy Lee, Aina Syazwina, Lian. Okey. Ada nama saya tak panggil? Okey, yang tak ada kat sini ada Kalarasi. Kalarasi ada tak? Ada cikgu. Okey, Kalarasi tak ada. Laila Dayana? Okey, tak ada, diam. Lian ada tak? Ada. Okey, Lian ada. Monisha? Tak ada cikgu. Monisha tak ada. Okey, Monisha tak ada. Sofia Danilia tak ada? Ada tak? Sofia Danilia pun tak ada. Alisha Aisyah? Okey, Alisha Aisyah pun tak ada. Hasir Khadijah? Tak ada. Sim Jazwan? Tak ada juga. Tai Keishin? Tak ada juga. Kirtana? Tak ada cikgu. Okey, tak ada. Okey, baik. Terima kasih yang join tu. Saya harap awak dapat buat modul tu. Nanti saya akan bagi satu Google Drive. Awak hantar gambar, awak klik kat link tu. Nanti saya semak, okey? Bila saya semak, kita akan bincang jawapan minggu depan saja, okey? Awak tanda right saja. Okey, baik. Itu saya kelas kita pada hari ini. Terima kasih semua yang join. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Cik Yuzan.